Kat mana? Kau surat apa? 10 10 atas kali kan? Senang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita muka surat 10 baris pertama, tapi kita ambil sikit bahagian muka surat 9 bawah sekali tu, biar sambung sikit. Kata dia muka surat 9 baris 2 daripada bawah. Satu dah baca dah, cuma nak ambil balik. Maka tiada sah mengikut yang sembahyang gerhana atau jenazah. Yakni maka tiada sah mengikut imam yang sembahyang gerhana ataupun jenazah. Bukan. Tiada sah mengikut yang, yakni makmum yang sembahyang gerhana ataupun jenazah akan yang, yakni akan imam yang sembahyang fardu. Jadi yang pertama tu ialah makmum, yang kedua itu ialah imam. Jadi makmum sembahyang gerhana ataupun sembahyang jenazah tak sah ikut imam yang sembahyang fardu. Dan akasnya, akas makna terbalik lah. Terbalik maknanya makmum sembahyang fardu bermakmumkan kepada imam sembahyang gerhana atau imam sembahyang jenazah tak boleh, kerana nizam ataupun aturan sembahyang berbeza, maka tidak sah sembahyang dia. Ataupun ataupun yang sembahyang gerhana, yakni makmum yang sembahyang gerhana mengikut akan dengan makna mengikut akan yang, yakni akan imam yang sembahyang jenazah. Yang pertama makmum, yang kedua imam. Ataupun makmum ni sembahyang gerhana, dia ikut imam yang sembahyang jenazah. Tak boleh juga, sebab nizam sembahyang lain. Gerhana sembahyang yang sempurna dia ialah 2 kali sujud, 2 kali i'tidal, 2 kali rukuk. Okey, yang kata tidak sah ni, yang tadi contohnya kata tadi, gerhana tak sah orang ikut sembahyang fardu. Okey, persoalan, kalau dia tu imam sembahyang fardu 2 rakaat subuh, kita ni gerhana, kita tak buat sembahyang gerhana yang jenis rukuk 2 kali, i'tidal 2 kali, bahkan kita buat macam sembahyang sunat biasa, adakah boleh ikut ataupun tidak? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Apa? Kerana sebab apa? Sebab asal sembahyang gerhana ni kaedah sempurnanya ialah 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal. Hak tu pernah terbaca lah dalam kitab Mughnil Muhtah, tak silap. Sebab dulu kita pernah buat risalah sembahyang hari raya. Adalah sampai sekarang. Cuma kena bukti balik dah sikit sebab apa dia punya perkataan tu. Pernah terbaca lah.
apa nama tu, sembahyang gerhana, kalau dia buat 2 rakaat biasa, tak ada rukuk 2 kali, i'tidah 2 kali, ngikut sembahyang fardu yang 2 rakaat, yang juga macam tertib seolah-olah sama je, tapi tak boleh juga. Sebab sembahyang gerhana asalnya 2 rukuk 2 i'tidah. Okey, sekarang ni sembahyang gerhana, makmum sembahyang gerhana tak sah ikut imam yang sembahyang jenazah, dan akasnya, yang terbaliklah, iaitu makmum yang sembahyang jenazah tidak sah mengikut imam yang sembahyang gerhana. Okey, sebelum kita pergi kerana, kita tengok dhabit kita, muka surat 10 nombor 1. Dia kata musannif, yang sembahyang gerhana, iaitu makmum yang sembahyang gerhana akan, yakni mengikut akan yang, yakni imam yang sembahyang jemaah, sembahyang jenazah dan akasnya. Apa dia? Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi ala Fathil Wahhab karangan Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu taala, dia kata, tak payah baca Arab tu, terus Melayu. Dia kata pandangan tidak boleh orang yang sembahyang fardu mengikuti imam yang sembahyang gerhana atau sembahyang jenazah ini merupakan pendapat yang sahih. Mana ada khilaf lagi situ. Khilaf dari sudut boleh ikut dari sudut takbir hak tamu. Dan kata boleh, boleh je, sebab waktu tu belum lagi belum lagi berbeza dari sudut nizam sembahyang. Kau boleh lagi lah. Tapi atas pandangan soleh tak boleh ikut dah daripada awal. Makmum yang sembahyang fardu ikut imam yang sembahyang gerhana ataupun sembahyang jenazah. Mungkin kita kata, boleh ikut dari sudut dia itu baca Fatihah, baca surah. Kita sama je kalau imam sembahyang gerhana, kita sembahyang fardu. Kalau sembahyang jenazah memang tidak ada surah lah, boleh ikut takbir lah. Sebab sembahyang dia lain. Lepas tu boleh mufaraqah contohnya. Itu pandangan yang lemah lah. Pandangan sahih daripada awal tak boleh ikut dah. Walaupun awal-awal tu sama, macam menampak macam sama, takbiratul ihram sama, Fatihah boleh baca sama, tapi hakikatnya tak boleh ikut atas pandangan sahih. Muqabilul sahih, ni lawan bagi sahih, makna lawan sahih tu dhaif. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala kata, kebiasaannya bila sebut pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i itu, kebiasaannya bermasalah kalau nak beramal. Tapi kalau khilaf antara as-sah dengan sahih, kebiasaannya boleh lagi. Tapi kalau khilaf antara sahih dengan dhaif tu kebiasaannya bermasalah, dan tidak boleh beramal. Kena tengoklah. Jadi muqabilus sahih, yakni pandangan dhaif mengatakan sah dan boleh makmum yang sembahyang fardu mengikuti imam yang sembahyang gerhana atau jenazah pada sebahagiannya sahaja, iaitu pada bahagian yang serupa. Contoh takbir, Allahu Akbar, tu imam sembahyang gerhana yang sempurna, Allahu Akbar. Takbir, kita boleh takbir tak? Kita boleh takbir, ikut juga, Allahu Akbar. Dia baca surah, kita ada surah tak? Ada juga. Lepas dia baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Lepas tu dia rokok, boleh ikut ke? Kita pun ada rokok lagi. Itu dia qiyam kedua untuk bacaan surah yang lain, bacaan surah kali kedua, maka waktu tu tak sama dah, waktu tu mufaraqah. Tu atas pandangan muqabil sahih. Kalau tu imam main jenazah pula, apa yang kita boleh ikut? Kita boleh ikut takbir lah. sebab jenazah ni dia 4 kali takbir lah. Tengah-tengah tu baca hak lain-lain belakang. Kalau kita ikut takbir Allah Akbar, mufaraqah contohnya. Kita ikut sebahagian saja. Itu muqabilus sahih. Kemudian kata dia, wajib atas makmum meraihkan tertib sembahyang diri makmum, dan dia tidak mengikut imam dari sudut beberapa kali takbir imam dalam sembahyang jenazah. Tu kalau tu imam sembahyang jenazah lah, dia hanya wajib ikut meraihkan tertib sembahyang makmum saja. Jadi hak yang mana boleh ikut tu imam? Hak takbir, hak pertama. Hak takbir lain tak ikut lah. Hak tu sembahyang sendirilah. Yang boleh ikut takbir contohnya. Takbir. Dalam sembahyang gerhana, makmum mengikuti imam pada rukuk yang pertama sahaja. Tengok. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk i'tidah dan mufaraqah daripada imam. Ataupun makmum menunggu imam ketika rukuk. Boleh dua. Makmum menunggu imam ketika rukuk sehinggalah imam rukuk kali kedua. Kemudian dia i'tidah dan sujud bersama imam. Okey, jadi ada dua. Masalah imam sembahyang gerhana, ini pandangan yang ghairu sahih lah. Yang bukan sahih, yang dhaif lah. Okey. Dari sudut imam sembahyang gerhana, kita sembahyang fardu. Okey, kita boleh ikut takbir tak? Dia takbir kali pertama, takbir ihram. Kita boleh ikut. Dia baca Fatihah, kita baca Fatihah tak? Kita pun ada baca Fatihah, dia baca surah. Dia pun rukuk, Allahu Akbar. Kita pun rukuk, Allahu Akbar. Sekali dia kembali i'tidah. Dia i'tidah ni bukan i'tidah. I'tidah tu dia nak baca surah yang kali kedua. Kita pun ada dua pilihan. Sama ada kita mufaraqah dengan kita buat sembahyang tertib sendiri, i'tidah, sujud, ataupun kita tunggu waktu rukuk ni.
Tunggu dia baca surah panjang-panjang lagu mana pun, kita tunggu kat rokok ni. Sampailah dia rokok kali kedua, dia i'tidal, kita i'tidal. Dia sujud, kita sujud. Begitu. Jadi ada dua pilihan. Jadi ada dua pilihan. Kemudian kata musannif, kata syarih kata, tidak boleh makmum menunggu imam selepas mengangkat kepala. Tak boleh makmum menunggu imam selepas mengangkat kepala, yakni selepas rokok yang pertama bersama imam, kerana padanya akan menyebabkan berlaku pemanjangan rukun yang pendek. Sekarang ni masalahnya, boleh tak kalau dia tunggu kat i'tidal? Makmum tunggu kat i'tidal, imam dia baca surah, lepas tu dia rokok, dia i'tidal, lepas tu kita sujud sama-sama. Boleh tak dia tunggu kat i'tidal? Tak boleh. Sebab apa? Sebab akan berlaku memanjangkan rukun yang pendek. I'tidal rukun pendek. Jadi bila rukun pendek, dia nak tunggu tu imam baca surah panjang tu, maka dia tak boleh nak ikut. Jadi tak boleh nak tunggu kat i'tidal, tak boleh. Sebab dia akan berlaku pemanjangan rukun yang pendek. Hal ini kerana selepas imam bangun daripada rokok yang pertama, dia akan membaca surah buat kali kedua, kemudian rokok kali yang kedua. Maka diwajibkan makmum tunggu pada rokok yang pertama sehinggalah imam melakukan rokok yang kedua. Begitu yang sepatutnya. Jadi kalau nak tunggu juga, entah pandangan doaih ni, dia tunggu saja. Tok imam baca surah panjang-panjang pun dia kena tunggu time rokok juga. Sampailah tok imam rokok kali kedua, dia i'tidal, baru dia i'tidal, sujud dan sebagainya. Dalam kitab Asya' Al-Bijirmi ala Fathil Wahhab karangan Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala, kesimpulan gambaran-gambaran yang tidak sah mengikut makmum terhadap imam ada 26. Saya senarai semua. Saya senarai semua 26 surah yang tidak sah makmum mengikut imam. Mudah ni. Hak pertama, makmum sembahyang fardu di belakang imam sembahyang jenazah, tak sah. Yang kedua, makmum sembahyang sunat di belakang imam sembahyang jenazah, tak sah juga. Sembahyang sunat mesti sah ya. Makmum sembahyang ketiga, makmum sembahyang fardu di belakang imam sembahyang gerhana, tak sah. Yang keempat, makmum sembahyang sunat di belakang imam sembahyang gerhana, tak sah. Nizam semua 26 surah ni, nizam dia tak sama berlaku. Cara aturan sembahyang tak sama berlaku. Yang kelima, makmum sembahyang fardu di belakang imam yang sujud tilawah, tak sah juga. Imam sujud tilawah, kita ikut sembahyang fardu. Dia buat sujud ya, nak ikut macam mana? Tak boleh ya. Jadi yang keenam, makmum sembahyang sunat di belakang imam yang sujud tilawah, sama juga, sujud tilawah saja. Kawan ni sembahyang sunat, lagu mana nak ikut nizam lain-lain? Dia hanya takbir lepas tu sujud. Kita takbir, ada baca Fatihah, rokok, i'tidal, jadi tak sama, tak boleh ikut. Yang ketujuh, makmum sembahyang fardu di belakang imam yang sujud syukur. Ni pun samalah. Sujud syukur, takbir, itu syukur. Sampai tu syukur, lepas tu sujud. Lepas tu bangun bagi salam. Kita tak ikut dah, nizam berbeza. Kita ada rokok, ada i'tidal, ada qiyam, ada sujud. Dia sujud saja, tak boleh. Yang ke-8, makmum sembahyang sunat di belakang imam yang sujud syukur, sama ya. Yang ke-9, makmum sembahyang jenazah di belakang imam sembahyang fardu. Kerana tertib tak betul. Yang ke-10, makmum sembahyang jenazah di belakang imam sembahyang sunat, tak boleh. Yang ke-11, makmum sembahyang gerhana di belakang imam sembahyang fardu, tak boleh. Yang ke-12, makmum sembahyang gerhana di belakang imam sembahyang sunat, tak boleh. 13, makmum sujud tilawah di belakang imam sembahyang fardu, tak boleh. Yang ke-14, makmum sujud tilawah di belakang imam sembahyang sunat. Tu imam sembahyang sunat, kita nak sujud tilawah, kita nak ikut sujud saja, tak boleh. Sebab nizam tak sama. Kita hanya takbir terus sujud, dia ada qiyam, ada takbir, ada baca Fatihah dan sebagainya. Yang ke-15, makmum sujud syukur di belakang imam sembahyang fardu, tak sah. Yang ke-6, makmum sujud syukur di belakang imam sembahyang sunat, tak sah. 17, makmum sembahyang jenazah di belakang imam sembahyang gerhana, tak boleh. Yang ke-18, makmum sembahyang jenazah di belakang imam sujud syukur, tak boleh. Yang ke-19, makmum sembahyang jenazah di belakang imam sujud tilawah, tak boleh. Yang ke-20, makmum sujud tilawah di belakang imam sembahyang jenazah, tak boleh. Yang ke-21, makmum sujud syukur di belakang imam sembahyang jenazah. Yang ke-22, makmum sembahyang gerhana di belakang imam sembahyang jenazah. Yang ke-23, makmum sembahyang gerhana di belakang imam sujud tilawah, tak boleh. Yang ke-24, makmum sembahyang gerhana di belakang imam sujud syukur. Yang ke-25, makmum sujud tilawah di belakang imam sembahyang gerhana. Dan yang terakhir, makmum sujud syukur di belakang imam sembahyang gerhana, tak boleh. Siapa yang kata ni? Dalam Hasyiah Al-Bijirmi ala Fathil Wahhab, dia tulis wal hasilu anna suwar allati la yasihu fiha al-iqtida'u 26. Ada 26 surah gambaran
yang tidak sah makmum mengikut imam dari sudut nizam, tertib sembahyang berbeza. Kitab pedoman ni disebut sikit lah. Dia ada sah mengikut yang sembahyang gerhana atau jenazah akan yang sembahyang fardu dan akasnya, atau yang sembahyang gerhana akan yang sembahyang jenazah dan akasnya. Dia tak sebut sembahyang sunat, dia tak sebut sujud syukur, dia tak sebut sujud tilawah. Hasyiah ni membantu. Habis. Masuk kitab kita, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala. Kerana apa tak boleh ikut tu? Elat. Kerana uzur mengikut pada sekalian itu, pada sekalian sembahyang tu. Maka atas pandangan sahih tak boleh ikut daripada awal. Tengok topik kita yang nombor 2, kata musannif kerana uzur mengikut. Dalam Hasyiah Al-Bijirmi ala Fathil Wahhab karangan Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala disebut, uzur daripada mengikut oleh imam yang sembahyang fardu akan imam yang sembahyang jenazah, kerana sembahyang jenazah tiada rukuk dan sujud. Okey, dalam kitab kita ni dia hanya sujud. Dia ada sebut secara umum kerana uzur mengikut pada sekalian itu. Uzur lagu mana? Dalam Hasyiah ni dia tafsilkan. Uzur daripada mengikut oleh makmum yang sembahyang fardu nak ikut imam yang sembahyang jenazah. Uzur sebab apa? Kerana sembahyang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Jadi macam mana kita nak ikut orang yang tak ada rukuk, tak ada sujud? Maka tidak sah mengikut bagi orang yang sembahyang fardu kepada orang yang sembahyang jenazah meskipun selepas takbir yang keempat. Walaupun kita ikut pada takbir yang keempat imam takbir saja, Allahu Akbar, tu kita mufaraqah pun tak boleh atas pandangan asah. Kerana dia tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Begitu juga tidak sah mengikut orang yang sujud tilawah atau syukur meskipun selepas mengangkat kepalanya daripada sujud, dan meskipun makmum sudah selesai membaca tasyahud akhir dan tinggal hendak salam sahaja. Sekarang ni contoh kita sembahyang 4 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat. Kita duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Sekarang ni kawan tu buat sujud syukur atau sujud tilawah. Kita pun tengok, lepas sujud syukur dia akan duduk bagi salam. Aku ni dah tasyahud akhir. Boleh ikut lah kawan tu. Sekali dia bagi salam, aku pun bagi salam. Sebab aku pun dah habis tasyahud ni, tinggal nak bagi salam je. Tak boleh juga. Walaupun kita ikut akhir tu, tak boleh juga. Itu juga tidak sah mengikut orang yang sujud tilawah atau syukur meskipun selepas mengangkat kepala orang yang sujud syukur dan tilawah tadi daripada sujud, dan meskipun makmum sudah selesai membaca tasyahud akhir dan tinggal hendak salam sahaja bersama orang yang sujud syukur atau tilawah tersebut, sekalipun tidak sah juga. Tak boleh. Kita pandai, kita kata kita pun nak dapat pahala Jumaat juga. Aku ni dah habis tasyahud dah, dia ni tinggal nak angkat kepala, tu sekali bagi salam. Aku pun niat imam lah, niat jadi makmum lah. Dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, aku pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kononnya gitulah, tak boleh juga. Tambahan masalah pada bab terpaku pintu. Terpaku pintu kalau sembahyang, kok mana ni? Tiba-tiba mari bab terpaku pintu ni. Rasa macam tersilap tu, tertambah. Hakim ni. Tak ada. Ni hantar baru yang 182 muka surat tu. Dia hantar dalam grup dah sebenarnya. Tak ada orang tersilap ni. Okey, padahal okey. Silap ni. Apa dia tiba-tiba terpaku dalam sosial lama tu. Okey, habis. Kemudian masuk kita kata musannif rahimahullahu ta'ala. Kerana uzur mengikut pada skala itu. Habis. Dan tiada mudarat. Habis titik. Dan ni istinah lah. Benda baru pula. Dan tiada mudarat bersalahan. Tiada mudarat mana tak batal lah sembahyang tu. Tak mudarat bersalahan niat imam dan makmum. Apa dia? Tidak mudarat. Contohnya imam sembahyang zuhur, makmum sembahyang asar. Tertib sama. Niat tak sama. Sah tak? Sah. Asalkan tertib sama, walaupun niat tak sama. Cuma sekali ada tafsir lah. Ada yang makruh, ada yang sunat dan sebagainya tu. Tu imam sembahyang sunat 2 rakaat qabliyah, kita nak sembahyang fardu. Boleh tak? Boleh. Sebab tertib sama, cuma niat tak sama. Tu kata tiada mudarat tu. Tiada mudarat mana tak batal, tapi tak semestinya dia itu boleh afdal ikut. Afdal tak afdal lain. Boleh tak boleh dulu. Tu fiqh. Boleh tak boleh dulu. Kalau boleh, boleh. Macam itu kita bahas kata. Kalau makmum yang masbuk rakaat, dia contohnya dia mari pada imam rakaat ketiga. Dia sembahyang 4 rakaat, dia itu imam rakaat ketiga, dia baru mari. Dapatlah 1 rakaat, 2 rakaat dapat. Jadi dia naik 2 rakaat lagi. Orang yang makmum ikut belakang dia tepuk itu imam contohnya. Boleh tak? Sah, tapi hukumnya makruh. Digalakkan buat jemaah baru. Hak tu yang sunat dan afdalnya.
Tapi sah tak? Boleh. Sah. Tapi perbuatan tersebut makruh. Itu ya. Ini pun macam tu juga. Tiada mudarat, mana sah. Tapi afdal ke tidak nanti ya. Mana sah dulu. Maka tafri'nya, maka sah mengikut yang sembahyang fardu, yakni makmum yang sembahyang fardu ikut di belakang yang sembahyang sunat, yakni mengikut imam yang sembahyang sunat. Sah. Tu imam sembahyang sunat, kita sembahyang fardu, sah. Dan sah mengikut yang sembahyang tunai, yakni mengikut makmum yang sembahyang, mengikut oleh makmum yang sembahyang tunai, dia ikut di belakang yang, yakni di belakang imam yang sembahyang qada. Tu imam sembahyang qada, makmum sembahyang tunai. Sah tak? Sah, sebab tertib sama. Nizam sembahyang, tertib sembahyang sama, cuma niat berbeza. Dan yang panjang dengan yang pendek, apa ni? Yakni sah mengikut makmum yang sembahyang panjang dengan imam yang sembahyang pendek. Apa panjang pendek? Panjang pendek nisbah rakaat. Makmum sembahyang 4 rakaat zuhur, contoh. Imam sembahyang subuh. Maknanya imam tu rakaat dia pendek, makmum tu rakaat dia lebih panjang. Boleh ikut. Kerana nizam tertib sembahyang sama, walaupun cara dia ataupun niat dia tak sama. Dan akas demikian itu, akas mana terbalik lah. Ambil balik had dulu tu, ambil balik. Tadi dia kata sah makmum mengikut, sah makmum sembahyang fardu ikut belakang sembahyang sunat, imam sembahyang sunat. Terbalikkan, makmum sembahyang sunat sah ikut imam sembahyang fardu. Makmum sembahyang tunai sah di belakang makmum imam sembahyang qada. Terbalikkan, imam yang sembahyang tunai sah, makmum yang sembahyang qada sah ikut imam yang sembahyang tunai. Gitulah. Makmum yang panjang, ini makmum yang panjang rakaat dia sah ikut imam yang pendek rakaat dia. Terbalikkan, makmum yang pendek rakaatnya sah ikut imam yang panjang rakaat dia. Imam makmum sembahyang 2 rakaat subuh, dia sembahyang 4 rakaat, 4 rakaat zuhur contohnya, makmum imam tu. Lagu mana? Nanti akan datang. Tu boleh ikut. Tu akas. Masuk dobit nombor 3. Kata musannif rahimahullah, dan akas yang demikian itu, akas terbaliklah. Dia panggil apa? Akas ni istilah mantik ni. Akas, Allah. Akas ni istilah mantik. Padam pula. Aduh lah. Nombor berapa tu? 3. Nombor 3. Kata musannif, dan akas yang demikian itu dalam kitab Mughnil Muhtaj Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala sebut, sah sembahyang orang yang tunai dengan imam yang sembahyang qada. Ni ulang balik. Sah sembahyang orang yang sembahyang fardu dengan imam yang sembahyang sunat, dan sah sembahyang zuhur seorang dengan mengikuti imam yang sembahyang asar. Sah. Sah lah. Itu sama-sama rakaat, tak apalah. Hak yang pendek rakaat ikut yang panjang rakaat pun boleh juga. Begitu juga sebaliknya, yakni ejaan silap tu, yakni sah sembahyang makmum yang qada dengan imam yang sembahyang tunai, sah sembahyang makmum yang sembahyang sunat dengan imam yang sembahyang fardu, dan sah makmum yang sembahyang asar dengan imam yang sembahyang zuhur. Lagu mana asar ikut zuhur? Qada lah. Bukan dia kata masuk zuhur tu dia sembahyang asar, kan? Dalam kitab An-Najmul Wahash ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala sebut, sebab kenapa dihukumkan sah, sebab apa? Ialah tidak berubah aturan sembahyang dengan perbezaan niat. Dia naknya nizam sembahyang, peraturan ataupun dia panggil sembahyang tu kena sama. Kalau jenis ada rokok, mesti kena rokok juga. Jenis ada sujud, mesti kena sujud juga. Jenis ada rokok, sujud Fatihah, kena ada sujud rokok Fatihah juga. Tak boleh memadai sujud saja. Kawan ni nak buat sujud rokok Fatihah, dia duduk sujud saja, tak boleh. Dia ni nak sembahyang jenazah 4 kali takbir, kawan ni nak takbiratul ihram, Fatihah, rokok, sujud. Tak boleh. Nizam dah berbeza. Dalam kitab Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut, dalam Al-Mabsut nama kitab dan Fathul Qadir menyebutkan bahawa Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak sah sembahyang makmum yang sembahyang fardu mengikuti imam yang sembahyang sunat. Itu pandangan mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Dia bawa mari balik, dia bawa mari sikit mazhab lain. Imam Abu Hanifah dia kata tak sah.
Tak sah makmum yang sembahyang fardu ikut imam yang sembahyang sunat. Pendapat ini merupakan satu riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Oh, ni macam fiqh Quran ni. Oi, tak sah fardu, makmum yang sembahyang fardu ikut imam yang sembahyang sunat. Mazhab kita sah. Dalam kitab An-Najmul Wahash ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala, dan dalam kitab Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala kata, harus menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, sembahyang makmum yang fardu mengikuti sembahyang imam yang sunat kerana beberapa sebab. Ni dia nak iktirad, dia nak kritik kepada pandangan satu riwayat Imam Ahmad, pandangan satu riwayat Imam Malik dan pandangan Imam Abu Hanifah yang kata makmum yang sembahyang apa tadi? Makmum yang sembahyang fardu tak boleh ikut imam yang sembahyang sunat. Ini nak iktirad. Kita mazhab kita boleh. Sebab apa? Kerana beberapa sebab. Beberapa sebab tu ada 3. Pertama, Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala mengatakan para sahabat telah berlaku ijma' atas sahnya sembahyang fardu apabila berimamkan orang yang sembahyang sunat. Itu hujah pertama. Jadi dipanggil hujah pertamanya ijma'us sahabah. Ijma' sahabat kata sah kalau makmum yang fardu ikut imam yang sembahyang sunat. Okey, pertama. Yang kedua, Nabi SAW sembahyang zuhur secara khauf bagi setiap kumpulan sekali. Sembahyang syidatul khauf lah. Begitu juga berlaku pada sembahyang maghrib. Kali kedua Rasulullah SAW sembahyang baginda sembahyang sunat sedangkan kumpulan tersebut sembahyang fardu. Ini sembahyang syidatul khauf lah. Syidatul khauf Nabi SAW sembahyang waktu zuhur sekali, waktu maghrib sekali. Lepas tu ketika Nabi SAW sembahyang sunat, ada kumpulan jemaah lain yang perlu sembahyang fardu, dia berimamkan Rasulullah SAW yang sembahyang sunat. Itu hujah kedua. Hujah yang ketiga, qiyas. Qiyas pula. Tadi ijma' us-sahabah. Hak yang kedua tu hadis lah kot. Yang ketiga ni qiyas. Qiyas ke atas sahnya sembahyang sunat di belakang orang yang sembahyang fardu. Ini telah disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Ashab Syafi'i telah berkata, Ashab Syafi'iyah telah berkata, kata apa? Persamaan antara sembahyang fardu dan sunat ialah muafakat kedua-duanya pada perbuatan yang zahir dalam sembahyang. Sama tak? Sama je. Tak ada seorang sembahyang sunat tak ada sujud, kawan dia ada sujud, tak ada, sama je. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdalilkan keharusan tersebut dengan qiyas sahnya sembahyang orang yang sembahyang secara sempurna dengan mengikuti imam yang sembahyang qasar. Dia mengikut situ. Orang yang sembahyang tamam, mudah ni tamam lah. Orang yang tak musafir contohnya, orang kampung Jati, dia nak sembahyang zuhur, mesti sembahyang 4 rakaat. Dia tengok imam sembahyang qasar, dia musafir. Ada orang musafir berhenti surah Jati contohnya, dia sembahyang qasar 2 rakaat. Adakah boleh orang yang mukim sembahyang tamam ini ikut orang yang sembahyang qasar? Boleh. Begitu jugalah bolehnya makmum yang sembahyang fardu mengikuti imam yang sembahyang sunat. Tu dalil ketiga. Kuat ni dalil kita ni. Tu. Dalam kitab Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut, adakah sah sembahyang fardu makmum apabila mengikuti imam yang sembahyang sunat tasbih? Ni beza sikit. Makmum mayang fardu ikut imam mayang sunat tasbih, sah ke tidak? Sebab apa dia isu gitu? Sebab mayang sunat tasbih lama. Cari tidak kan lama tu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Berapa belas kali tu dia ada macam kaifiat. Jadi tu imam, jadi makmum ni lagi berdiri lama. Sedangkan tidak tu rukun pendek. Begitu juga dengan duduk antara sujud-sujud. Sekali lepas Rabbighfirli sampai habis tu baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 15 kali contohnya. Dia boleh lah kau sebenarnya. Dia dalam sunat tasbih tu dia ada bahagi-bahagi. Ni berapa belah nak tasbih. Contoh kalau kita terlupa rokok nak tasbih, kita subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, itu terus ni Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Boleh je yang 15 tu kita tampung pi i'tidal jadi 30 kali kita baca. Ataupun kita tak baca juga i'tidal waktu sujud, terlupa belaka. Tu sujud baca lagi 45. Gantilah. Boleh lah kau. Cuma afdalnya setiap perbuatan rukun tu ada tasbih dia. Tu ikut kaifiat masing-masing lah. Tak boleh. Jadi macam mana? Jadi satu lagi dalam kitab Al-Fatawa Ibnu Hajar, Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, dia kata solat tasbih ni termasuk di kalangan sembahyang sunat mutlak.
Bila termasuk sembahyang sunat mutlak, maka perlu hati-hati jangan sembahyang pada 5 waktu yang diharamkan sembahyang. Itu ya. Dia termasuk dalam sembahyang sunat mutlak. Itu dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Maka dia kata berlaku khilaf ulama dalam kitab Mughni, dalam kitab Umdah ni. Pandangan asah kata sah. Kata sah juga. Sebab lihat pada nizam sembahyang, walaupun lama-lama lah, lihat pada nizam sembahyang tu sah jugalah. Pandangan yang kedua tidak sah. Pandangan yang kedua muqabilul asah. Bila muqabilul asah, lawannya sahih. Maknanya kedua-dua dalil ni kuat, tapi yang terlebih kuatnya kata sah juga. Sebab dia tengok pada nizam sembahyang. Dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala, meskipun sah makmum yang sembahyang fardu mengikuti imam yang sembahyang sunat dengan dalil-dalilnya, namun disunatkan untuk meninggalkannya kerana keluar daripada khilaf. Tengok. Jadi mazhab Syafi'i kata tidak ada mudarat, mana sah makmum yang sembahyang fardu ikut imam sembahyang sunat, tapi keluar pada khilaf mustahab. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Kerana kita kata tadi Imam Abu Hanifah, satu riwayat Imam Ahmad, Imam Malik kata tak sah. Jadi kita ni saja yang kata sah, maka sebaiknya seyogianya kita tinggal lah. Maknanya ikutlah hak sembahyang fardu sama, tak payah hak ikut sembahyang sunat lah. Hak sembahyang sunat ikut sembahyang sunat, hak sembahyang fardu ikut sembahyang fardu. Itu lebih baik, kerana dia keluar daripada khilaf yang mengatakan makmum yang sembahyang fardu tak sah ikut imam yang sembahyang sunat. Tu dia panggil atas kaedah al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu sangat dituntut. Kemudian tempat yang dikatakan makruh ini, mana tadi? Hilang. Tempat yang dikatakan makruh ini pada selain sembahyang muadah. Makruh lah ikut tu. Lupa satu lagi. Hak perbuatan yang ikut ni boleh berlaku, tapi hukum dia makruh. Sembahyang qada ikut orang yang sembahyang tunai, sah tapi makruh. Sembahyang apa tadi? Sunat ikut hak sembahyang fardu, sah tapi makruh. Fardu ikut hak sunat, sah tapi makruh. Semua makruh lah kau tu hak tadi tu. Tapi sah. Yang kata makruh itu pada selain sembahyang muadah, sembahyang ulang, sembahyang ulangan. Adapun sembahyang muadah, sembahyang kita ulang balik hak sembahyang fardu tu, maka disunatkan juga seperti mana perbuatan Muaz. Ini telah memberi peringatan oleh Syekh aku, iaitu Syekh Muhammad Ar-Rabi rahimahullah. Sembahyang i'adah ataupun muadah, dalam kitab Minhajut Talibin kata, adakah disunatkan sembahyang i'adah kalau dia sembahyang seorang? Ya, disunatkan untuk dia sembahyang i'adah secara berjemaah kalau sebelum tu dia sembahyang seorang. Yang kedua, kalau dia sudah sembahyang jemaah, adakah disunatkan lagi untuk dia sembahyang i'adah dengan jemaah yang lain yang mungkin lebih afdal daripada jemaah ini, ataupun serupa ataupun sebagainya? Atas pandangan asah, sunat juga. Mana ada khilaf. Kalau dia sudut, kalau dia dah berjemaah dah, sunat jemaah lagi, i'adah lagi, boleh dia kata? Itu khilaf ulama. Pandangan asah sah dan boleh, sunat juga. Bila kata sunat untuk i'adah sembahyang, nanti akan datang ada juga dalam topik ni. I'adah, kalau kita kata sah, sunat untuk i'adah sembahyang, kemudian dia kena niat apa? Niat fardu ke niat sunat? Atas pandangan asah, dia kena niat fardu juga. Fardu tu bukan dengan sebab dia wajib sembahyang i'adah, bukan. Fardu dari sudut dia tabi' hak sembahyang pertama. Hak sembahyang pertama tu fardu, maka hak ni bukan nak kata sembahyang yang kedua ni fardu, bukan. Nak tabi' saja. Bukan hakikat dia fardu sungguh dah, hakikat dia sunat. Cuma itu dia panggil nak niat fardu kerana tabi' mengikut hak yang pertama. Yang pertama tu, sembahyang hak pertama tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, manakah dikira sembahyang fardu kalau kita sembahyang i'adah? Sampai gitu. Kita sembahyang 2 kali. Satu lagi. Boleh tak sembahyang lebih 2 kali? I'adah. Pandangan mu'tamad, Allah tak ingat tapi khilaf. Tapi khilaf. Yang ingat khilaf, pandangan mu'tamad tak berani, tak ingat kau itu. Pandangannya khilaf. Boleh tak lebih daripada 2 kali? Khilaf ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Hanya sekali saja ulang. Mana 2 kali ialah sembahyang. Okey, kalau 2 kali sembahyang ni, makna satu sembahyang fardu, satu sembahyang i'adah. Okey. Sama ada jemaah ataupun seorang-seorang, lepas tu jemaah. Kemudian manakah yang dikira fardu? Khilaf ulama juga. Manakah satu yang dikira fardu?
Pandangan mu'tamad yang dikira fardu sembahyang pertama sahaja. Sembahyang yang kedua ini dikira sunat walaupun kita niat fardu. Pandangan yang kedua kata Masya Allah, ikut kehendak Tuhan. Ikut kehendak Tuhan tu. Kalau Tuhan kata nombor 2 fardu, fardu lah. Kalau Tuhan kata yang pertama fardu, fardu lah. Pandangan kedua. Pandangan ketiga kata dak, dua-dua ni fardu belaka. Pula dak. Dua-dua ni fardu belaka. Atas pandangan kata dua-dua ni fardu belaka, kenapa? Kerana dia kata contoh sembahyang jenazah. Dia kias sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah orang mati. Okey. Fardu kifayahnya untuk angkat fardu kifayah masyarakat tu sekali sembahyang sudahlah. Okey, contoh Jumaat pertama mari sembahyang jenazah. Fardu. Fardu tak? Fardu. Niat fardu lah. Kemudian mari Jumaat kedua sembahyang fardu lagi. Sembahyang jenazah lagi. Adakah dia kena niat sunat? Niat fardu lah. Mana niat sunat? Dan fardu tersebut dikira fardu tak? Dikira fardu. Sebab kumpulan lain yang sembahyang. Kalau kumpulan pertama sembahyang lagi tak kena lah. Ni kumpulan lain sembahyang. Kumpulan lain datang, rombongan lain datang sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tu diniat fardu tak? Diniat fardu. Jadi fardu tak? Jadi fardu. Dia kias kot sembahyang jenazah. Kumpulan ketiga pula mari. Sembahyang pula. Sembahyang jenazah. Fardu tak? Fardu. Dikira fardu tak? Dikira fardu tak kira sunat. Dia kias kot sembahyang jenazah. Ada orang mari lah. Ingat orang mari. Jadi dia kias pada sembahyang jenazah. Itu sembahyang i'adah. Ini telah memberi peringatan habis titik. Kemudian masuk kitab kita balik. Ni kita dah habis lah muka surat 10 sebab muka surat 11 topik seterusnya. Baca aja lah ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka bermula makmum yang sembahyang seumpama zuhur. Hak ni kita dah baca dah, dia baca balik. Hak ibarat tadi tu yang kita baca tu sini ya. Mana kata bermula makmum yang sembahyang seumpama zuhur mengikut imam yang sembahyang subuh ataupun maghrib seperti masbuk. Dia nak bagi tahu cara kita sembahyang lagu mana. Kalau kita ni sembahyang rakaatnya panjang, tu imam sembahyang rakaatnya pendek. Contohnya sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, kita sembahyang 4 rakaat sembahyang asar ataupun zuhur. Jadi macam mana nak buat? Maka dia kata seperti masbuk. Seperti apa? Seperti masbuk. Masbuk apa ni? Masbuk rakaat. Bukan masbuk Fatihah. Mana apa? Okey, tu imam mayang 2 rakaat atau tu imam mayang 3 rakaat. Kita nak sembahyang 4 rakaat. Maka lepas habis dia bagi salam 2 rakaat atau 3 rakaat, kita bangunlah. Kita menyempurnakan sembahyang kita yang 4 rakaat. Macam orang masbuk lah. Itu maksud dia. Maka mesempurna ia makmum akan sembahyangnya sembahyang makmum kemudian daripada salam imam makmum. Bila tu imam bagi salam apa habis main subuh dia 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tinggal berapa lagi? 2 rakaat lagi. Kita bangunlah. Ataupun dia sembahyang maghrib 3 rakaat. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita naik serakaat lagi. Tu maksud dia. Titik. Dan afdal bagi makmum mengikut imam pada kunut imam. Sekarang isu. Dah dia sembahyang zuhur, tu imam sembahyang subuh. Jadi tu imam lagi ada kunut. Kita ni nak ikut sekali ke? Ya, ikut sekali. Sebab apa? Sebab dia panggil mutaba'atul imam. Sekarang kita sedang mengikut imam. Maka apa-apa yang dibuat imam ikut ya. Macam sembahyang kunut lah, sembahyang subuh. Kita subuh mari pada keadaan imam rakaat kedua. Baca Fatihah. Rakaat kedua dah tu imam. Kita baru mari. Jadi sehari tidak dia baca kunut. Lepas tu sehari kita rakaat pertama baru baca kunut juga. Tapi kunut kita tu tidak memadai untuk saat lagi kalau kita naik rakaat yang kedua, tak memadai yang kunut hak tadi, tak memadai. Sebab kunut tadi tu limutaba'atil imam, kerana untuk ikut imam saja. Kunut yang nombor 2 yang kita bangun sendiri ini kunut kita sendiri. Kunut yang sepatutnya berada di tempat dia. Begitu juga mayang ni. Kita sembahyang zuhur, tu imam mayang subuh. Jadi tu imam ada kunut, kita ikutlah, ikut. Habis. Dan tasyahud akhir imam pada maghrib. Ikut ya tasyahud akhir. Contoh tasyahud akhir apa? Contoh dia sembahyang 3 rakaat maghrib. Kita sembahyang 4 rakaat. Asalnya 3 rakaat ni kita bangun ke tasyahud? Bangunlah. Tapi tu imam sekarang ni sembahyang maghrib. Dia tasyahud akhir tak? Tasyahud akhir. Sekarang ni kita tasyahud akhir tak? Tasyahud akhir lah. Kerana apa? Limutaba'atil imam. Itu ya. Bukan hakikat tasyahud akhir kita di rakaat ketiga tak. Hakikat tasyahud akhir kita nanti di akhir tu. Rakaat yang satu lagi rakaat yang kita akan bangun. Tapi sekarang kita buat tasyahud akhir kenapa? Limutaba'atil imam, kerana mengikut imam semata-mata.
Tak ada masalah. Pada maghrib, yang ini pada sembahyang maghrib. Itu isu dia. Titik. Kemudian, dan harus bagi makmum niat mufaraqahnya makmum pada ketika imam baca kunut pada subuh atau baca tasyahud tasyahud akhir imam pada maghrib. Titik. Okey. Tadi dia kata ikut macam masbuk. Maknanya ikut macam masbuk menjadi makmum masbuk, seolah-olah menjadi makmum masbuk rakaat ni, maknanya ikut turut iaitu imam buat apa. Ni pilihan kedua. Ataupun makmum boleh mufaraqah. Ketika tu imam baca kunut, dia pun mufaraqah, dia buat sembahyang sendiri. Ataupun ketika tu imam baca tasyahud akhir pada waktu maghrib tu, dia ni sepatutnya naik. Dia pun niat mufaraqah. Pun boleh juga. Boleh juga. Pilihan lah tu. Titik. Dan dah kalau mufaraqah tu luput dah fadilat berjemaah, dia kata, dan tiada meluput akan makmum oleh fadilat. Fadilat tu fa'il, meluput. Akan makmum tu maf'ul. Tiada meluput akan makmum oleh fadilat berjemaah, yang ni 27 darajat tu, dengan ini niat mufaraqah. Tak ada. Sebab apa dia niat mufaraqah tu? Ada sebab. Ada sebab. Jadi dia boleh pilih dua, sama ada dia teruskan ikut imam, mutaba'atul imam, ataupun niat mufaraqah. Dan bila dia niat mufaraqah, tidak menjejaskan fadilat 27 darjat tersebut. Habis. Sebab apa dia tak meluputkan? Elak bagi tiada meluput kerana memeliharakan aturan sembahyang makmum. Sebab dia nak pelihara aturan sembahyang dia. Sedangkan kalau ikut tu imam ni, dia jadi punah lah sikit aturan sembahyang dia. Kawan tu tasyahud akhir, sepatutnya aku tak perlu tasyahud akhir, akunya sehari tasyahud akhir sehari. Itu meluputkan atau dia akan menghancurkan ataupun menghancurkan aturan sembahyang makmum. Jadi dia pun mufaraqah, tak apa. Kenapa? Kerana dia nak memelihara aturan sembahyang makmum, maka dia pun mufaraqah. Sepatutnya tak ada kunut. Ni sekarang ni kalau ikut imam kena baca kunut. Tak payah mufaraqah. Patutnya aku tak payah baca kunut sebab aku sembahyang zuhur. Zuhur mana ada kunut. Titik. Dan makmum yang sembahyang subuh atau maghrib mengikut imam sembahyang seumpama zuhur. Ni terbalik pula. Rakaat yang pendek ikut rakaat panjang. Makmum sembahyang subuh ataupun maghrib ikut imam yang sembahyang seumpama zuhur. Ni halus ni. Seumpama zuhur maksudnya apa? Maksudnya asar pun ada. Tu seumpama. Kalau dia kata mengikut imam sembahyang zuhur, seolah-olah zuhur je ada, padahal asar ada lagi. Padahal contoh asar patutnya boleh lagi. Sebab tu dia kata seumpama zuhur. Maknanya ada yang umpama zuhur. Mana? Asar. Asar pun masuk sekali. Tu imam sembahyang asar atau tu imam sembahyang zuhur, makmum sembahyang subuh ataupun maghrib. Lagu mana dia nak buat? Apabila mesempurna ia imam akan sembahyangnya imam kan rakaat pendek. Betul tu. Imam rakaat panjang, silap. Apabila mesempurna apabila mesempurna ia makmum. Makmum tu sempurna ia akan sembahyang makmum. Apa akan sembahyangnya? Yakni rakaat makmum. Harus bagi makmum niat mufaraqah pada subuh waktu imam bangun kepada rakaat yang ketiga. Okey. Sekarang ni makmum sembahyang subuh, imam sembahyang zuhur. Sekarang ni makmum tak bolehlah bangun sama untuk imam rakaat ketiga sebab subuh 2 rakaat. Okey, sekarang ni bila dia dah rakaat kedua, tu imam buat tasyahud awal, dia tasyahud akhir dah. Tu imam pun bangun, Allahu Akbar. Waktu tu harus dia niat mufaraqah. Sebab apa kata harus bukan wajib? Sebab sehari ada pilihan kedua, dia boleh tunggu tu imam. Hari ada pilihan kedua. Lepas tu kata harus tu. Harus sebab apa? Sebab tak wajib. Kenapa tak wajib? Sebab sehari ada pilihan yang kedua, dia tunggu tu imam di tasyahud akhir tu. Harus dia niat mufaraqah pada subuh waktu imam makmum tadi bangun kepada rakaat ketiga. Dan afdalnya ni tadi suruh kata harus mufaraqah, tapi afdalnya macam mana? Afdalnya menantinya makmum akan imam supaya memberi salam serta imam makmum. Titik. Afdalnya dia tunggu. Mana tadi harus mufaraqah. Boleh tak mufaraqah? Boleh. Luput dah para jemaah? Tak luput. Tapi afdalnya tunggulah. Tunggulah. Tu imam sembahyang 4 rakaat zuhur, kita sembahyang 2 rakaat subuh. Bila tu imam naik rakaat ketiga, kita stay.
tak mufaraqah, stay sampailah kawan tu duduk tasyahud akhir, bagi salam, kita pun bagi salam serta tok imam. Begitu juga kita sembahyang maghrib, tok imam bayang 4 rakaat zuhur. Rakaat ketiga kita dah tasyahud akhir, dia bangun rakaat keempat, kita stay afdalnya sampailah dia habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis. Di hak kata mana tadi? Mana tadi? Dan afdalnya menanti yang akan imam supaya memberi salam serta imamnya. Titik. Ini ni. Ini kejap Ini mana? Ini mana? Kejap baca dulu. Jika imamnya yang makmum tadi membaca tasyahud awalnya tasyahud awal imam. Adapun imam makmum tadi meninggalkan tasyahud awal walaupun imam tadi duduk istirahah, maka wajib atas makmum subuh niat mufaraqah. Okey. Ini mana? Ini kata afdal tunggu tu. Afdal tunggu tu imam tu. Gitu Ini mana? Ini pada masalah makmum tunggu tu imam. Tu dia panggil kaedah mengaji gitu. Ini tu dhamir, kena rujuk musyarilah, kena rujuk aid dhamir dia. Aid dhamir mana? Ini yakni masalah afdalnya makmum tunggu tu imam ni. Hak ni jika imam makmum tadi membaca tasyahud awalnya. Baca tasyahud awal. Sebab ni masalah apa ni? Masalah zuhur, mayang zuhur 4 rakaat, kita sembahyang subuh ataupun sembahyang maghrib. Okey, yang kata wajib, yang kata afdal tunggu tu bila dia baca tasyahud awal. Mana tasyahud rakaat kedua lah. Okey. Adapun imam makmum tadi meninggalkan tasyahud awal walaupun ia imam duduk istirahah, tu ghayah. Sebab takut ada isu lah. Kalau duduk istirahah boleh kot. Sebab dalam masalah contohnya kita nak buat tasyahud awal, kan? Tu imam tak buat tasyahud awal tapi tu imam istirahah. Kita boleh buat tasyahud awal? Boleh. Tu dalam masalah boleh buat tasyahud awal ataupun tidak makmum. Sekarang ni masalah lain, masalah boleh tak tunggu tu imam ketika kita ni rakaat sikit, tu imam rakaat banyak. Boleh tak? Boleh ataupun tidak? Boleh sekiranya dia buat tasyahud awal tu imam tu. Adapun kalau dia tinggal tasyahud awal meskipun dia duduk istirahat, dengan mana tidak iktibarkan duduk istirahat tu, maka wajib atas makmum subuh niat mufaraqah semata-mata tatkala imam makmum tadi bangun kepada rakaat yang ketiga. Wajib mufaraqah. Wajib. Tadi harus, ni wajib. Wajib mufaraqah. Sebab apa wajib mufaraqah? Sebab dia tak buat benda yang kita buat. Patutnya duduk tasyahud awal lah. Dia tak buat. Kan mufaraqah. Titik. Dan wajib atas makmum maghrib. Tadi subuh. Ni makmum yang sembahyang maghrib ikut sembahyang zuhur. Macam mana pula? Wajib atas makmum maghrib niat mufaraqah juga bila? Tatkala bangun imam seumpama zuhur, yakni imam yang seumpama zuhur, imam yang seumpama sembahyang zuhur. Maknanya asar boleh, zuhur boleh. Yang 4 rakaat lah. Apa-apa sembahyang yang 4 rakaat tu seumpama zuhur. Kepada rakaatnya, bangun tu takluk kepada bangun tu kepada rakaatnya, rakaat imam yang keempat. Tatkala dia bangun tu kita niat mufaraqah. Kita niat apa? Kita niat mufaraqah. Dan tiada harus sekali-kali menanti memberi salam serta imamnya. Tu bila tu? Bila dia wajib atas makmum. Mana tadi hilang tadi tu sembahyang makmum sembahyang subuh. Mana tadi? Adapun imam yang meninggal tasyahud awal walaupun ia duduk istirahah, maka wajib atas makmum subuh niat mufaraqah semata-mata tatkala imamnya semata-mata ni apa ni? Niat mufaraqah semata-mata yakni sama ada semata-mata ni yakni meskipun tu imam tu duduk istirahah sekalipun tapi dia tinggal tasyahud. Tatkala imamnya bangun kepada rakaatnya yang ketiga. Untuk makmum yang sembahyang subuh ikut tu imam yang sembahyang 4 rakaat, dia meninggalkan tasyahud awal. Bila yang orang makmum yang subuh ni nak mufaraqah? Ketika tu imam naik rakaat ketiga. Satu. Baik, untuk orang yang makmum yang sembahyang maghrib, yang tu imam dia sembahyang zuhur, lagu mana? Bila nak mufaraqah tu kalau dia tak buat tasyahud awal?
Dan wajib atas makmum maghrib niat mufaraqah tatkala bangun imam seumpama zuhur, yakni seumpama sembahyang zuhur, maknanya asar ke zuhur ke apa-apalah sembahyang 4 rakaat, kepada rakaatnya yang keempat. Waktu dia naik rakaat keempat, kita wajib mufaraqah ketika itu. Sebab kita 3 rakaat dah. Dan tiada harus sekali-kali, tiada harus makna haram, sekali-kali menanti memberi salam serta imamnya, imam makmum. Sebab apa? Kerana membawa kepada mengerjakan duduk yang tiada memperbuatkan dia akan duduk oleh imam. Wajib. Kalau kita ikut, mana kalau kita ikut juga mutabi' juga, maka kita buat sesuatu perbuatan yang tidak buat oleh imam, yang tidak dibuat oleh imam. Jadi masalah ke kita pula. Jadi wajib mufaraqah. Tengok dalam topik nombor sebelah, nombor 1. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, mengerjakan duduk yang tiada membuatkan dia oleh imam. Dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj ataupun ila ma'rifati alfazil minhaj karangan Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, dan dalam kitab An-Najmul Wahhash ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala disebut, tu bahasa Arab tu, baca sendiri tu, panjang tu. Dia tulis, dia kata apa? Seperti itu juga makmum sembahyang zuhur ataupun asar mengikut imam yang sembahyang subuh. Ni diulang balik sebenarnya tu. Yang sembahyang subuh ataupun maghrib. Makmum sembahyang zuhur ataupun asar ikut imam yang sembahyang subuh atau maghrib. Tadi pendek tu lah. Maka makmum tersebut seperti orang masbuk. Dia ulang balik ni. Yakni hendaklah dia menyempurnakan sembahyangnya tatkala selesai imam beri salam. Tu tadi tu. Tidak memberi mudarat mengikut imam dalam bacaan qunut pada sembahyang subuh. Tadi juga. Begitu juga tidak memberi mudarat sembahyang makmum yang mengikut imam duduk tasyahud akhir tatkala sembahyang maghrib, seperti mana makmum masbuk tidak memudaratkan sembahyang apabila mengikuti imam pada posisi tersebut. Begitu juga tidak memberi mudarat, yang ni sah sembahyang dia, tidak memberi mudarat sembahyang makmum yang mengikut imam duduk tasyahud akhir tatkala sembahyang maghrib, seperti mana makmum masbuk tidak memudaratkan sembahyang apabila mengikut imam pada posisi tersebut, yang ni posisi duduk tasyahud akhir. Hak ni pada masalah pada apa tu? Pada masalah kalau lah tu imam tu, begitu juga tidak mudarat sembahyang makmum yang mengikut imam duduk tasyahud akhir tatkala sembahyang maghrib. Iaitu makmum sembahyang maghrib, tu imam bayang bukan. Tu imam sembahyang maghrib, kita sembahyang 4 rakaat. Tu imam sembahyang maghrib, dia ada tasyahud akhir. Sekarang ni kita ada 4 rakaat. Rakaat ketiga kita duduk tasyahud akhir. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Limutaba'atil imam. Tasyahud akhir kita tu limutaba'atil imam, bukan tasyahud akhir hakikat kita tu kan. Hakikat tasyahud akhir kita tu sehari rakaat keempat lepas kita bangun sekali tu. Hak ni kerana limutaba'atil imam. Seperti mana makmum masbuk rakaat, contohnya dia mari pada rakaat yang ketiga, dia mari rakaat keempat. Dia mari rakaat keempat, dia mari rakaat yang mana imam sudah berada pada rakaat keempat. Dia nak sembahyang zuhur contohnya. Okey, sekarang ni imam rakaat keempat dah, sehari dia tasyahud. Kita sedangkan makmum masbuk ni baru rakaat pertama. Jadi dia duduk tasyahud serta imam tak? Serta imam. Dah tu tasyahud akhir dia macam mana? Itu tasyahud akhir bukan tasyahud akhir dia, tapi limutaba'atil imam. Maka tak ada masalah. Seperti mana makmum masbuk begitu, hak ni pun samalah. Imam imam yang sembahyang 4 rakaat, kita imam yang sembahyang 3 rakaat maghrib, kita nak sembahyang zuhur, kita tasyahud akhir pada rakaat ketiga, sedangkan kita masih ada serakaat lagi. Boleh tak? Boleh, kerana limutaba'atil imam, ikut tu imam tasyahud tersebut. Sakit tu. Harus bagi makmum tersebut mufaraqah dengan berniat untuk mufaraqah daripada imam apabila imam sibuk dengan qunut. Tadi macam tadi tu. Atau duduk tasyahud akhir kerana meraihkan aturan sembahyang makmum. Tu ulang tadi ya. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mengikut imam itu lebih utama daripada mufaraqah daripada imam. Tadilah. Afdalnya menanti imam untuk dia bagi salam bersama dengan imam. Tu pun dia kata ini yang tadi kata ini tu. Ini tu yang kata afdal tu jika dia buat tasyahud awal. Jika tak buat tasyahud awal, wajib niat mufaraqah seperti mana tafsir tadi. Dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj ila ma'rifati alfazil minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, jikalau ditanyakan soalan, bagaimana harus bagi makmum mengikut imam dalam qunut?
sedangkan ia tidak dituntut oleh syarak pada makmum. Lagu mana makmum boleh ikut kunut sedangkan tu tidak dituntut? Maka bagaimana harus bagi makmum memanjangkan rukun pendek, iaitu i'tidal tatkala berkunut bersama imam? Ni isu rukun pendek i'tidal sekarang ni. Macam mana kita kata boleh ikut tu imam yang baca kunut sedangkan tidak dituntut makmum tersebut baca kunut? Dan bila dia ikut sama tu imam baca kunut, dia akan jadi panjang i'tidal tu. Dia akan memanjangkan rukun yang pendek. Lagu mana dibenarkan begitu? Jawabnya, perbuatan tersebut dimaafkan kerana kepada makmum kerana dia sedang mengikut imam. Itu lah. Elak limutaba'atil imam. Itu ya. Limutaba'atil imam walaupun canggah macam mana pun, tu tak ada masalah. Kerana limutaba'atil imam. Macam tadi sembahyang tasbih tu lah. Boleh juga kita buat persoalan dalam kitab Umdah tadi. Boleh tak orang yang sembahyang, makmum yang sembahyang fardu ikut yang sembahyang tasbih? Khilaf ulama, pandangan asah sah, pandangan yang sahih kata tidak sah. Kita boleh mikir sebab apa? Sebab apa berlaku khilaf itu? Sebab sembahyang tasbih hari dia tasbih kawan tu lama. Kita sembahyang fardu i'tidal tak lama. Hari dia kawan tu i'tidal, dia akan baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala quwwata illa billahil azim 15 kali contohnya. Jadi kita i'tidal lama. Tidak dituntut atas kita untuk tasbih lama begitu sampai memanjangkan rukun yang pendek. Lagu mana boleh ikut? Sebab limutaba'atil imam. Itu ya. Mudah ya. Harus juga makmum sembahyang subuh mengikuti imam yang sembahyang zuhur menurut pandangan azhar. Mana ada khilaf ni? Mana ada khilaf. Harus makmum sembahyang subuh ikut imam yang sembahyang zuhur. Maknanya kita kata gini lah, makmum yang sembahyang pendek rakaat harus ikut imam yang sembahyang panjang rakaat dia, lebih daripada makmum. Atas pandangan azhar harus. Begitu juga harus setiap sembahyang yang rakaatnya lebih pendek. Dia qiyas lalu daripada sembahyang imam menurut pandangan azhar. Dia qiyas pada masalah subuh tadi. Subuh ikut zuhur. Maknanya rakaat yang pendek ikut rakaat yang panjang sah dan harus mengikut pandangan azhar. Tapi pandangan yang kedua tidak sah. Pandangan kedua tak sah. Tak sah makmum sembahyang subuh mengikuti imam yang sembahyang zuhur, seperti mana juga tidak sah sembahyang makmum yang rakaatnya lebih pendek daripada imam kerana makmum berhajat kepada keluar daripada sembahyang imam sebelum imam selesai sembahyang. Tu elak dia. Elak tak sah atas pandangan yang bukan azharnya ialah kerana apa? Kerana dia berhajat kepada sehari mufaraqah pada tu imam, sedangkan imam belum selesai sembahyang. Sebab itulah tidak sahnya. Tu elak dia. Maka apabila imam berdiri pada rakaat ketiga sembahyang zuhur, maka jikalau makmum berkehendak mufaraqah, maka hendaklah dia berniat mufaraqah. Ini haruslah. Dan memberi salam kerana telah habis sembahyangnya 2 rakaat subuh. Okey. Macam tadi. Apabila imam berdiri pada rakaat ketiga sembahyang zuhur, maka jikalau makmum berkehendak mufaraqah, yakni makmum sekarang ni sembahyang hak pendek rakaat dia. Kalau dia nak niat mufaraqah, mufaraqah lah. Niat mufaraqah dan beri salam. Kerana sembahyang dia sudah sempurna 2 rakaat subuh. Okey, makmum yang 2 rakaat subuh ikut hak sembahyang zuhur contoh. Tu imam bangkit rakaat ketiga, kita boleh untuk untuk apa? Untuk mufaraqah kalau kita telah selesai dah. Kita bagi salam, niat mufaraqah tu bagi salam. Jikalau makmum berkehendak, boleh sahaja dia menunggu. Dengan mana afdal hak tadi tu. Boleh saja dia menunggu di tasyahudnya makmum dan memberi salam bersama imam kerana bertujuan untuk menunaikan salam dalam keadaan berjemaah, bukannya seorang diri. Tu dia afdal tadi tu. Dalam masalah ini menunggu imam lebih afdal daripada mufaraqah. Tadi sebutlah. Perkara yang dikatakan afdal menunggu imam itu apabila makmum tersebut tidak takut keluar daripada waktu sembahyang. Tafsir. Perkara yang dikatakan afdal, yakni afdal tunggu tu imam tu. Bila ni tak dalam rumah ni. Apabila makmum tersebut tidak takut keluar daripada waktu sembahyang subuh tatkala menunggu imam selesai memberi salam samanya. Contohnya tu imam main zuhur. Main zuhur qadha. Kita sembahyang subuh tunai. Kita sembahyang subuh pula pukul 7. Contohlah. Okey. Masuk syuruk pukul 7:05. Dia pun sembahyang kata imam yang. Jadi waktu dia rakaat kedua, tu imam rakaat kedua dah 7:04. Contoh lagi seminit lagi nak habis waktu. Kalau dia tunggu tu imam, bila mana tu imam tu naik rakaat ketiga, bila dia tunggu tu imam sampai tasyahud ni, confirm keluar waktu maka waktu tidak afdal untuk tunggu. Dia kena mufaraqah.
Kerana meraihkan waktu, takut keluar waktu. Kalau tak keluar waktu, kalau tak takut keluar waktu, hak tu afdalnya dia tunggu tu imam sampai tasyahud beri salam. Kalau dia takut keluar waktu, sekira-kira kalau dia tunggu tu imam ni keluar waktu subuh ni, habis aku. Maka dia kena mufaraqah. Dalam kitab At-Tahqiq karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, jikalau makmum sembahyang maghrib di belakang imam yang sembahyang 4 rakaat. Makmum sembahyang maghrib, imam sembahyang 4 rakaat. Maka tatkala imam berdiri kepada rakaat keempat, makmum jangan menunggu imam menurut pandangan ashab. Itu. Ini dalam At-Tahqiq. Jadi pandangan kitab At-Tahqiq paling muktamad lah dalam kitab-kitab Imam Nawawi. Yang kedua Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang ketiga Rawdatul Talibin, yang keempat Minhajul Talibin. Tu sampai ke atas lah. Yang kelima Syarah Muslim kot. Tak ingat lagi tahun. Dia ada 10. Yang tahqiq ni muktamad. Jadi kalau bercanggah antara tahqiq dengan majmu' kena dahulukan tahqiq. Bercanggah tahqiq dengan minhaj kena dahulukan tahqiq. Bercanggah majmu' dengan minhaj kena utamakan majmu'. Kerana dia duduk kedudukan kedua. Tu dia adalah. Macam Ibnu Hajar ada banyak kitab tu. Dia ada yang paling muktamadnya antara kitab-kitab Ibnu Hajar ialah Tuhfatul Muhtaj. Jadi kalau bercanggah Tuhfatul Muhtaj dengan Minhajul Qawim contohnya, kena ambil Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj bercanggah dengan Fathul Jawad contohnya, kena ambil Tuhfatul Muhtaj. Kerana hak tu yang paling muktamad di sisi Ibnu Hajar. Dia kata tadi, jikalau makmum sembahyang maghrib di belakang imam yang sembahyang 4 rakaat, maka tatkala imam berdiri pada rakaat keempat, sekarang ni dia sembahyang maghrib, habis dah ni, makmum jangan menunggu imam menurut pandangan ashab. Maknanya ada khilaf lagi lah. Menurut pandangan ashab tak payah tunggu, bahkan mufaraqah ya. Kerana perbuatan tersebut, iaitu perbuatan menunggu imam, itu akan menambahkan duduk tasyahud yang tidak dibuat oleh imam. Gitu pula. Rakaat ketiga, makmum imam buat tasyahud, tak buat. Jadi kalau kita tunggu tu, seolah-olah kita membuat duduk tasyahud akhir yang tak dibuat oleh imam lagi. Imam baru rakaat ketiga, dia sembahyang 4 rakaat Sekarang kita sembahyang 3 rakaat, kita berada di tasyahud akhir. Bila kita contoh tu imam sujud pada rakaat ketiga, dia akan bangkit terus. Bukan tasyahud akhir. Kita akan tasyahud akhir. Maka kalau kita niat mutaba'atul imam pada ketika itu, seolah-olah kita membuat suatu benda yang belum dibuat imam. Maka menurut pandangan At-Tahqiq ni kata, menurut pandangan ashab tak perlu tunggu mufaraqah ya. Itu pandangan At-Tahqiq lah. Hak tadi kita baca beza. Hak tadi kita baca tu umum lagi tu, secara umum. Afdal tunggu tu imam. Ini pandangan ashab menurut Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq. Kerana seolah-olah kalau kita tunggu juga, maka kita sudah membuat tasyahud yang tidak pernah dibuat imam lagi pada rakaat ketiga. Imam akan buat pada rakaat keempat. Kita ni tasyahud rakaat ketiga. Rakaat ketiga dia naik sampai rakaat keempat, tak ada buat tasyahud akhir. Maka kalau kita tunggu, seolah-olah kita melakukan tasyahud akhir yang tak buat lagi oleh imam. Betul tu tu. Ini berbeza. Tadi. Ini berbeza jikalau imam berada pada kedudukan tasyahud, kemudian berdiri pada rakaat seterusnya, maka makmum boleh tunggu dalam keadaan duduk tasyahud tersebut. Beza. Contoh apa? Contoh kita sembahyang subuh, dia sembahyang 4 rakaat. Dia duduk tasyahud awal. Kita duduk tasyahud akhir sembahyang subuh. Mana sekarang ni imam buat tasyahud, kita pun buat tasyahud, cuma bezanya dia tasyahud awal, kita tasyahud akhir. Maka saat dia naik rakaat ketiga, kita boleh tunggu. Sebab apa? Sebab walaupun kita buat rakaat terakhir, tapi imam pernah buat duduk tasyahud dah pada rakaat kedua. Maka bolehlah kita tunggu sampailah tu imam duduk tasyahud akhir, kita pun bagi salam dengan tu imam. Ni pandangan At-Tahqiq Imam Nawawi. Dalam kitab Mughnil Muhtaj panjang lagi, wallahu taala alam, sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada sesi akan datang, muka surat sebelah. Soalan apa? Ya, tengok. Boleh tak sujud tilawah di dua solat secara berjamaah? Ya. Uzur daripada mengikut oleh imam yang sembahyang. Silap pula. Dia.
Boleh tak buat sujud tilawah di luar solat secara berjemaah? Sujud tilawah di luar solat secara berjemaah, tak pernah dengar lagi. Wallahu alam, tak pernah dengar lagi. Kau pernah dengar? Ha? Semua sujud tilawah ikut sujud tilawah, tak pernah dengar lagi. Wallahu alam. Tak pernah dengar itu. Contoh kita beli tasbihnya, kalau contoh orang semua pakat dengar kan, pakat dengar, seorang jadi ikut, seorang duduk depan tu, kita pun bukan niat jadi tu imam. Tak pernah dengar itu. Allah alam. Tak pernah dengar dan tak pernah terbaca lagi lah, boleh ataupun tidak. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kan masalah tasyahud kan. Kalau dia start daripada awal, dia semayang imam semayang 4, dia semayang 2. Dia start daripada awal. Kalau dia start daripada rakaat ketiga, dia mari-mari semayang subuh. Imam Rakaat ketiga, lepas tu tak ada masalah tu. Salah kali, tak ada isu tu. Sama juga kalau dia masuk pada rakaat tu imam rakaat kedua, sama ya, follow the flow ya. Cuma pandangan tahqiq tadi tu lah, macam lain sikit pada hak ni. Tahqiq tadi ya lah. rakaat ketiga imam, dia nak salah lah. Ya lah. Bila ni boleh masalah imam main 4 rakaat. Lepas tu dia masuk rakaat kedua. Lepas tu Rakaat kedua ni nak tasyahud tapi imam tu wakil. Itulah menurut pandangan asah dalam tahqiq tadi, tak boleh tu. Tak boleh. Warakah. Sama. Boleh ya. Boleh ya. Yang tadi yang dalam kitab pedoman ni dia umum, maksudnya boleh pilih lah kau. Mufaraqah boleh, mutaba'ah boleh. Kalau mutaba'ah kita tunggu. Tak syarat kata tok imam ni, kita ni buat benda yang dibuat oleh tok imam, kita buat tasyahud yang tak buat oleh imam, tak ada tu. Itu dalam tahqiq je. Dalam tahqiq dia tafsir begitu. Pedoman kita baca tadi dengan syarah-syarah tadi, itu secara umum. Kita boleh pilih lah kau, sama ada mufaraqah atau mutaba'ah. Afdalnya mutaba'ah. Afdal mutaba'ah tu dengan syarat-syarat tadi lah. Jadi hak kita satu rakaat, kita nak buat satu rakaat, tu imam buat 2 rakaat, kita boleh buat 2. Atas pandangan yang pedoman ni lah. Kalau dalam at-tahqiq tu, kalau ikut ilah dia tu, pandangan asahnya kena mufaraqah lah. Sebab kita buat tasyahud akhir pada rakaat pertama yang mana imam tak buat lagi. Tu pandangan asah dalam tahqiq lah. Dalam kitab kita ni tadi tu, boleh lah kau tu. Nak mufaraqah boleh, nak mutaba'ah boleh. Al-mutaba'ah tu afdal minal mufaraqah. Kerana apa? Kerana kita nak kekalkan berjemaah sama imam, salam dengan tok imam. Dia nak elakkan sembahyang secara dia nak elakkan salam secara munfarid. Itu tu elak dia. Elak beza-beza. Tu. Itu lah. Macam mana? Kalau imam buat tasyahud awal, tak boleh apa? Tak boleh tunggu. Kena niat mufaraqah juga walaupun tu imam duduk istirahah. Dia tak sama macam masalah kalau kalau makmum nak buat tasyahud ataupun tidak ketika sembahyang fardu dengan fardu contohnya. Isunya kalau tu imam tidak buat tasyahud awal tapi dia duduk istirahah, makmum boleh buat tasyahud awal. Dia lain. Hak ni pun royah dia, walaupun tu imam itu duduk istirahat sekalipun tapi dia tak buat tasyahud, maka dia itu wajib mufaraqah. Wajib mufaraqah. Lain. Lain. Macam mana? Sebab hak yang tu bukan masalah rakaat beza-beza. Hak tu sama-sama. Fardu dengan fardu contohnya, kita sembahyang zuhur dengan zuhur contohnya. Tu imam tak buat tasyahud awal tapi dia duduk istirahat. Boleh tak makmum buat tasyahud? Boleh. Sekarang ni masalah rakaat beza-beza. Rakaat tu imam lebih ke ataupun kita lebih ke. Jadi isu dia lain. Jadi bila isu lain, masalah pun lain lah. Itu ya. Hak dulu tu. Betul? Syarat apa?
Boleh ya. Tak nak salah. Boleh ya. Mana-mana. Jadi kalau Selagi pandangan mazhab Syafi'i ya. sebenarnya syariat pula. Yang pertama imam buat tasyahud. Yang kedua tak keluar. Ha. Ha. Ha, tak ada yang tak apa takut keluar yang tak takut keluar waktu tu tak ada kat pedoman ni. Ha, dekat dalam kitab tadi. Ha, tu yang bulan kitab tadi tu. Ha. Wallahu a'lam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebelum tu kita ni baca pedoman sembahyang Jumaat ni, hari tu semalam ataupun 2 hari semalam kita mendapat perkhabaran berkenaan dengan kewafatan Ustaz Zaidi Abdullah hafizahullahu taala rahimahullahu taala hafizahullah rahimahullahu taala. Jadi pedoman sembahyang Jumaat ni antara kitab yang saya pernah dapat ijazah dengan dia lah. Jadi insya-Allah lah lepas daripada habis khatam kitab ni kita ijazah lah kitab ni. Daripada riwayat dia riwayat daripada Tok Guru Haji Lubuk Tapah. Tok Guru Haji Lubuk Tapah riwayat daripada bapak dia ni. Tafsir ni kita ni bapak dia. Dan kita sebelum kita tutup majlis kita hadiahkan Fatihah kepada Tok Guru musannif kita Tok Guru Haji Abdul Rahman dan anak dia Tok Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah dan anak murid dia Ustaz Zaidi Abdullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.